Jadi bakat mereka atau pencapaian mereka masih lagi diteruskan dan dinilai untuk dimasukkan dalam pencapaian PAJSK mereka di peringkat sekolah lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini seperti yang video sebelum tu, aku dah update pada pagi tadi dalam perjalanan dari Gerik ke Ipoh. Dan hari ini aku baru sahaja menghabiskan tugasan aku di bahagian teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai juri bagi pertandingan PADNI lah, peringkat di bawah sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dan Alhamdulillah tugasan hari ini selesai dan akan ada lagi pertandingan-pertandingan yang belum dinilai oleh juri-juri. Jadi saya ucapkan kepada rakan-rakan yang lain, semoga dapat menghabiskan tugasan dengan baik. Dan terlanjur aku berada di Ipoh sekarang ni, jadi aku akan menghabiskan sisa-sisa baki waktu yang ada untuk ronda-ronda Ipoh. Jadi agak lama jugalah aku tidak ronda seorang, kerana sebelum-sebelum ini 5 tahun aku berada di pejabat. Hampir setiap hari dalam minggu tersebut aku berulang-alik lah dari Gerik ke Ipoh untuk attend mesyuarat dan juga bengkel serta melawat venue-venue pertandingan bagi daerah yang bertanding ya. Jadi disebabkan faktor PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, maka aktiviti co-curriculum ni banyak yang dilaksanakan secara atas talian. Termasuklah pertandingan yang telah dijalankan sebentar tadi yang melibatkan pertandingan di bawah seliaan sektor pendidikan Islam. Baru sebentar tadi berlangsungnya pertandingan deklamasi sajak dan juga penyampaian syair bagi pertandingan PADNI di bawah sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dan Alhamdulillah penyertaan yang sangat merangsangkan daripada semua daerah yang ada di negeri Perak. Pertamanya aku ucapkan tahniah lah kepada komitmen guru-guru pendidikan Islam, khususnya kepada para ustaz-ustazah serta kepada murid-murid yang menyertai pertandingan deklamasi sajak puisi serta keseluruhan pertandingan PADNI di bawah anjuran sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak lah. Sangat video-video yang dihasilkan sangat baik, menarik, dan persediaan mereka bagi menyampaikan persembahan untuk mewakili sekolah dan juga daerah masing-masing ke peringkat negeri ini sangat merangsangkan dan juga sangat baiklah. Baru sebentar tadi aku telah mengadili atau menjadi juri bagi satu pertandingan, dan aku tengok hasil persembahan dan juga video yang dihasilkan oleh pelajar dan juga sekolah tu sangat baiklah. Dan baru sebentar tadi tamatnya sesi penjurian, kami telah memilih yang terbaik untuk mewakili daerah, untuk mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan, dan diharapkan wakil yang telah dipilih oleh juri sebentar tadi dapat membuat yang terbaik dan semoga mengangkat negeri Perak ni menjadi johan bukan saja bagi setiap pertandingan, malah menjadi johan keseluruhan bagi pertandingan di peringkat kebangsaan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Berbalik kepada apa yang aku sebut tadi, walaupun dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, aktiviti co-curriculum tetap dilangsungkan seperti biasa, tetapi mungkin melalui platform yang berbeza seperti musim-musim yang lain. Disebabkan banyak SOP yang perlu dipatuhi bagi melaksanakan pertandingan-pertandingan dalam aktiviti co-curriculum, terutamanya yang melibatkan aktiviti bersemuka. Jadi antara cara dan juga langkah yang telah diadakan atau diwujudkan oleh kebanyakan bahagian dalam sektor di jabatan serta di kementerian, kebanyakan pertandingannya dilakukan secara atas talian. Jadi pertandingan PADNI anjuran sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak ni juga melaksanakan kaedah yang sama untuk
memastikan pertandingan-pertandingan yang bersifat co-curriculum ini dapat diteruskan walaupun dalam keadaan sekarang. Okay? Murid-murid akan contohnya menghasilkan video untuk mempersembahkan bakat mereka dan akhirnya dihantar kepada pihak penganjur untuk dinilai. Dan pada hari ini antara pertandingan yang dinilai adalah seperti pertandingan sajak dan juga syair lah bagi pertandingan Fadmi peringkat negeri Perak tahun 2020 ni. Jadi ramai yang tanya adakah masih lagi relevan kurikulum itu dilaksanakan dalam keadaan kita ber-PKP ini. Jadi jawapannya ya, aktiviti masih boleh diteruskan kerana banyak medium yang boleh kita gunakan untuk menyampaikan dan juga menyalurkan bakat dan juga persembahan murid-murid kita ini. Jadi bakat mereka atau pencapaian mereka masih lagi diteruskan dan dinilai untuk dimasukkan dalam pencapaian PAJSK mereka di peringkat sekolah lah. Jadi kepada para pelajar, murid-murid, ibu bapa terutamanya serta para guru, teruskan usaha untuk memberikan yang terbaik dan juga melorongkan anak-anak murid, juga anak-anak kita, anak-anak anda untuk aktif dalam bidang co-curriculum. Cari dan juga tanyalah kepada pihak pentadbir, pengurusan sekolah, guru-guru maupun mana-mana penganjur yang menganjurkan pertandingan secara atas talian ataupun secara apa-apa sahaja pertandingan yang mungkin tidak bersemuka boleh disertai walaupun dalam keadaan ber-PKP. Baik, jika tidak nanti mungkin pencapaian co-curriculum anak-anak kita kalau tidak aktif di tahun ini, markah dan juga pencapaian penyertaan serta penglibatan mereka dalam bidang co-curriculum itu agak rendah lah. Jadi jangan bagikan alasan untuk tidak menyertai aktiviti-aktiviti co-curriculum. Banyak penganjuran-penganjuran yang telah disediakan oleh pihak Pejabat Pendidikan Daerah dan juga Jabatan Pendidikan Negeri serta Kementerian Pendidikan Malaysia umumnya kepada para pelajar untuk menghantar karya dan juga menunjukkan bakat mereka dalam aktiviti co-curriculum melalui pertandingan-pertandingan dalam talian. Okey. Ada juga pertandingan yang meminta untuk kita merekodkan bakat kita. Contohnya seperti mendeklamasi saja, bercerita, mahupun membuat aksi lakonan dan sebagainya untuk dihantar kepada penganjur bagi dinilai. Jadi penilai-penilai akan menilai video kita yang telah kita hantar, sama ada kita hantar secara direct melalui Telegram, WhatsApp, email dan sebagainya, ataupun melalui upload ke laman sosial seperti YouTube, Facebook untuk dinilai oleh para juri. Jadi apa yang saya nak maklumkan, sertailah dan raikanlah semua penganjuran yang dianjurkan oleh pihak kementerian, khususnya di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah kepada anak-anak murid. Sertailah, jangan biarkan bakat kita itu tersimpan sendiri. Selahkan, tunjukkan dengan menyertai pertandingan-pertandingan yang telah dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, hantar karya anda. Yang terdekat ini mungkin pertandingan-pertandingan melibatkan sains teknologi, pertandingan bahasa mungkin ada, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, ataupun nak lagi mudah, kadang-kadang kita tak tahu ibu bapa ataupun murid mungkin tidak mendapat maklumat yang banyak berkaitan dengan penganjuran pertandingan di sepanjang musim PKP ini. Namun guru-guru atau murid-murid, para pelajar boleh bertanyakan kepada pihak sekolah sama ada pentadbir melalui guru besar, penolong pentadbiran, penolong hal ehwal murid ataupun penolong co-curriculum yang khususnya penolong co-curriculum lah yang banyak mengurus dan juga menyelaras penyertaan bagi pertandingan-pertandingan di peringkat daerah dan juga negeri. Jadi dapatkan maklumat daripada guru-guru anda di sekolah, ataupun ibu bapa mungkin sendiri boleh merujuk kepada guru-guru di sekolah untuk memberikan atau memastikan anak-anak menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak kementerian. Okey.
Jangan ingat, bila PKP ini berlangsung, maka semua aktiviti co-curriculum itu terhenti. Tidak aktiviti co-curriculum masih lagi berjalan seperti biasa kerana penilaian pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan juga co-curriculum masih lagi berjalan untuk tahun 2020. Bagaimana untuk memastikan markah ataupun pencapaian ini direkod dengan baik, maka sertailah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan co-curriculum seperti kelab co-akademik, kelab satuan, badan beruniform dan juga kelab permainan. Apa-apa saja permainan yang dianjurkan, yang mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya, semua murid-murid dan juga pelajar-pelajar boleh sertai. Bagaimana pula dengan aktiviti sukan? Pastikan sukan ataupun permainan yang dianjurkan itu mendapat kelulusan penyertaannya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada dalam kalangan pertandingan ataupun ada pertandingan-pertandingan yang dipertandingkan oleh penganjur tidak mendapat kelulusan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi mana-mana pertandingan yang tidak mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk murid-murid atau pelajar-pelajar di bawah seliaan Kementerian Pendidikan untuk mensertai, murid-murid dan juga para pelajar tidak digalakkanlah untuk sertai kerana mungkin pertandingan-pertandingan tersebut tidak mengikut SOP ataupun piawaian khusus yang ditetapkan oleh pihak kementerian untuk penyertaan mereka. Jadi kalau boleh, jika ada penyertaan luar daripada sekolah yang tidak dimaklumkan oleh penolong kanan co-curriculum ataupun guru-guru sekolah, ibu bapa masih lagi boleh menghantar anak-anak untuk menyertai pertandingan tersebut, tetapi kena pastikan pertandingan tersebut mendapat kebenaran ataupun kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia agar pertandingan yang disertai itu diiktiraf dan dikawal ataupun dalam kawalan lah kementerian. Sebab ada juga kadang-kadang penganjur ni dia menganjurkan pertandingan yang tidak sepatutnya pelajar tersebut menyertai pertandingan itu. Contohnya ada unsur-unsur yang menyebabkan pertandingan itu tidak sesuai disertai oleh murid-murid. Contohnya mungkin pertandingan itu melibatkan menyentuh sensitiviti agama, menyentuh sensitiviti kaum, dan juga ada unsur-unsur jenayah yang berat yang mungkin ada dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh penganjur-penganjur yang tidak mendapat kelulusan dan juga kebenaran daripada pihak kementerian. Jadi bagaimana anda memastikan pertandingan yang kita sertai itu mendapat kelulusan? Kita boleh rujuk kepada guru di sekolah, khususnya penolong kanan co-curriculum, ataupun mungkin kita boleh bertanyakan sendiri kepada penganjur dan kita minta evidence ataupun bukti yang menyatakan pertandingan mereka ni telah mendapat kelulusan daripada kementerian melalui salinan surat. Jadi tujuan saya kongsikan video ini adalah untuk mengajak semua anak-anak murid, semua ibu bapa cakna tentang penglibatan anak-anak kita dalam pertandingan co-curriculum. Walaupun kita masih lagi berada dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, tapi aktiviti co-curriculum di sekolah masih lagi berlangsung seperti sedia kala dan pentaksirannya juga masih lagi berjalan ataupun masih lagi berlangsung, pentaksiran PAJSK. Apa itu PAJSK? Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa yang tidak cakna ataupun tidak tahu ataupun terlepas pandang berkaitan dengan pentaksiran aktiviti sukan, co-curriculum dan juga jasmani ini. Jadi kemungkinan nanti apabila dalam video yang akan datang, saya akan terangkan sedikitlah berkaitan dengan pentaksiran jasmani, co-curriculum dan juga sukan PAJSK. Baik, itu saja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Saya pun dah hampir sampai ke destinasi yang saya nak tuju. Apa yang saya ingin sampaikan last minute lagi, saya harapkan semua murid-murid menyertai, menyahut cabaran untuk menyertai aktiviti co-curriculum walaupun kita dalam kekangan yang banyak, terpaksa mengikut SOP yang agak ketat dan tidak terlalu bebas. Jadikan co-curriculum itu adalah salah satu bidang yang kita minati kerana
Dengan aktiviti co-curriculum ini bukan sahaja dapat membantu meningkatkan pencapaian akademik, ia juga dapat membantu meningkatkan pencapaian sasiah serta menjadikan kita, jati diri kita lebih kuat dan kita kenal diri kita, adakah kita ni boleh bersama dengan dunia luar untuk membina kelangsungan hidup. Okay? Cemerlang akademik kadang-kadang belum tentu lagi kita cemerlang dalam hidup. Jadi kita kena seimbangkan aktiviti akademik dan juga co-curriculum, dan juga mesti mantapkan lagi sahsiah kita supaya kita menjadi insan yang seimbang seperti mana yang dikenaki oleh falsafah pendidikan kebangsaan kita. Jadi sampai di sini saja. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.